嗨，大家好，我是汉娜，带你小兔子saya. Hi guys, so actually minggu ni kita nak sambung lagi kisah seram yang sebelum ni kita dah pernah share kan. So hari ni lagi seram sebab apa? Hana nak cerita pasal kisah berkenaan tentang banglo yang hilang dalam pada satu masa. Dan dekat sini yang mengejutkan adalah banglo tu hilang dalam sekelip mata. So actually apa yang dah berlaku? Actually dekat situ kan kalau you all boleh tengok gambar dia, actually hanya ada tapak dengan pagar rumah je. Orang yang sekeliling dekat rumah tu of course tahulah apa yang dah jadi. Mestilah orang percaya oh banglo ni memang dah hilang. Tapi ada orang yang kat luar yang tak tinggal dekat situ maybe akan terfikir macam betul ke banglo ni ada? Wujud ke banglo ni sebenarnya? For your information, sebenarnya mereka dah kumpulkan banyak pihak dari segi orang yang buat rumah tu, yang buat plan rumah tu, yang proses serah kunci, semua memang ada dekat situ dan mereka dah buat penilaian sendiri di mana rumah tu sebenarnya memang wujud. Cumanya persoalannya, mana pergi rumah tu? Apa yang terjadi? Ada yang mengatakan rumah ni hilang sebab ada buat benda-benda tak baik ke yang dekat dalam rumah tu, disebabkan rumah tu diambil oleh orang kata iblis ke apa ke. Ada juga yang dikatakan penghuni rumah tersebut menggunakan rumah duit anak yatim untuk beli rumah banglo tu, sepatutnya disalurkan kepada anak yatim. Ada macam-macam teori. Tapi Hana pun tak pastilah mana satu yang betul. Yang pasti rumah tu memang misteri sampai sekarang. Okay guys, untuk cerita next ni adalah cerita seorang doktor. Dia cerita pengalaman dia di mana semasa di parking lot, di mana dia jumpa sebuah kereta yang menyeramkan dekat sana. So ni agak famous sikit dekat sana, di mana dekat shopping mall doktor ni parking dekat sebuah tingkat. Dan tingkat ni memang tak ramai orang parking dekat situ. Dan dekat situ dikatakan hanya beberapa je, berkira dengan jari, maybe 2 ke 3 kereta sahaja yang ada, termasuk kereta dia sendiri. So masa dia on the way nak balik tu, dia nampak ada sebuah kereta yang agak lama, buruk dekat belakang, bahagian parking belakang sikit lah daripada kereta dia. Okey lah, tak apalah kan. Dan dia pun naik kereta dia. Masa dia nak naik on the way nak buka pintu dia tu, tiba-tiba dia nampak sendiri kereta tu macam bergoyang-goyang dekat belakang sana. Dia pun terus pergi ke kereta tu untuk double check lah apa yang tak okey ke, apa ke, ada orang ke yang tersangkut ke apa ke kan. So bila dia double check macam tak ada apa-apa, kosong. Yang seram sikit tu bila dia pergi kat sana, dia macam bau benda yang pelik. Dia pun macam okey lah, tak ada apa-apa. Dan dia pun pergi balik lah ke kereta dia. Dan masa dia on the way nak pergi kereta dia je, tiba-tiba dia nampak macam ada tulisan dekat cermin kereta tu. Dan tulisan tu menulis perkataan tolong. Tulisan tu ditulis dari dalam kereta. Dan bila dia check dari dalam kereta tu kan, tak ada orang, tak ada apa-apa. Biasanya kalau dia dengar kata tolong ni, dia memang tak boleh tahan. So mesti dia nak tolong apa benda yang dah berlaku semua tu. Dan dia pun memang curious lah untuk ambil tahu. Dan dia pecahkan cermin kereta tu, dan dia try buka pintu tu dari dalam. Dan bila buka tak ada apa-apa. Jalan Karak. So untuk kisah Jalan Karak ni memang sangat famous lah ya, sebab ramai orang ada pengalaman dekat situ, berjumpa dengan inilah, ada gangguan itulah, inilah. Tapi yang paling famous adalah cerita pasal Volkswagen kuning. So yang ini kalau you tahu memang ramai lah ya diganggu. Yang bernasib baik hanya diganggu sajalah. Ada orang tak bernasib baik, maybe dah diganggu dan berlakulah aksiden. Memang ada banyak berlaku aksiden kemalangan dekat situ lah. Ini pengalaman daripada orang luar, di mana Volkswagen ni macam mana munculnya bila you all lalu-laluan tu dan tiba-tiba akan muncul satu kereta Volkswagen yang berwarna kuning. Dan Volkswagen ni dia akan cuba untuk pecut you all. Kalau you all lalu situ kan nampak je dia akan pecut you all. Dan masa dia pecut, dia akan perlahan balik. And dia pecut lagi. And dia perlahan balik dan dia pecut lagi sampai ke habis. Ada orang bernasib baik lepas pecut tu dia dah tak jumpa lah, dah terus macam biasa je lah. Tapi ada juga kes yang pernah berlaku di mana disebabkan kes yang pecut-memecut tu menyebabkan sebuah kenderaan ni berlaku kemalangan dekat situ. Juga lah, korang bayangkan lah kalau korang yang lalu kat jalan tu yang nak pergi ke Genting, tiba-tiba terjumpa Volkswagen kuning tu, aku memang tak boleh bayangkan lah macam mana perasaan tu. So guys, sebenarnya ada lagi satu kisah tau yang berlaku dekat Jalan Karak ni.
di mana ada seorang DJ menerima panggilan, dan kalau you all nak tahu panggilan tu sebenarnya daripada mangsa kemalangan di situ. Malam ini ingin berkongsi cerita dengan para pendengar kita. Saya nak cerita apa yang berlaku kepada keluarga saya. Keluarga saya dalam perjalanan ke Kuantan menghadiri kenduri. Dan kalau nak tahu sebenarnya mangsa yang call DJ tu sebenarnya tengah menceritakan macam mana berlaku kemalangan tersebut. Sebenarnya mangsa kemalangan ni dia dengan satu family lah dalam kereta. On the way katanya nak pergi kenduri lah, macam tu ceritanya. Okay, on the way dan rushing nak pergi ke sana. Dan on the way dalam tu ada suami, ada isteri, ada anak, ada mak dan ayah sekali. Dan dikatakan berlaku kemalangan di mana kereta tercampak ke dalam gaung dan menyebabkan semua ahli keluarga tu mati. Sampai ke kenderaan terakhir, van putih tersebut seperti tak membenarkan kami untuk memotongnya. Tapi Bapa cuba. Kemudian cahaya putih dia dapat. Okey, dan sebab itu apa yang berlaku? Bapa tercampak ke kau. Ibu juga tercampak ke kau. Maybe ada orang fikir maybe prank call ke, maybe ada orang saja je call nak menakut-nakutkan. So you all rasa macam mana? Adakah suara tu adalah suara hanya prank ataukah betul? So guys, kalau you ada apa-apa kisah-kisah misteri seram yang you all nak share, atau you all sendiri ada pengalaman ke yang Hana ceritakan tadi tu, bolehlah komen dekat bahagian bawah ni. Okay, so itu saja daripada Hana untuk hari ni. See you next week. Guys, kalau you all suka video-video Hana, jangan lupa like, share and subscribe. Kalau tidak, Jalan Karak merupakan tempat berlaku kemalangan yang paling serius di Malaysia, di mana pada tahun 1990 telah menyebabkan 17 kematian dan 37 kematian pada tahun 2013. Menjaga keselamatan di jalan raya sangatlah penting untuk kita patuhi. Berhati-hatilah semasa memandu dan sentiasa berdoa kerana kita ada Tuhan yang sentiasa bersama dengan kita.